Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 25 September 2021 bersama saya Vivi Emirza Ika. Fokus berita tengah hari mengenai usaha memperkasakan golongan orang kelainan upaya OKU di negeri ini memerlukan kolaborasi atau kerjasama pelbagai agensi yang berkaitan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menjelaskan, menerusi program workshop OKU Empowerment Voices to be Heard, kementeriannya mendapat input untuk membantu memperkasakan golongan OKU ini. Daripada sebenarnya 300 luahan hati tadi dan kemudiannya di compartmentalize mengikut trust-trust yang telah ditetapkan. Ada yang memang dapat kita lakukan dalam jangka masa yang pendek ini. Ada yang perlu masa kita perlu berkolaborasi dengan jabatan ataupun kementerian yang berkaitan. Sudah sampai masa dan ketikanya kita memperkasakan OKU dengan iaitu teamwork, bekerjasama supaya apa yang kita berikan itu bersifat iaitu bersepadu, holistik dan juga ianya adalah sustainable dan bersifat jangka panjang. Datuk Seri Fatimah berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penutupan workshop OKU Empowerment Voices to be Heard di Damai Beach Resort di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Pengerusi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak, Isak Ngau, yang merupakan peserta bengkel berkenaan berkata, beliau berharap pihak kementerian mengambil tindakan seterusnya supaya golongan OKU mendapat kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Selepas bengkel ni, memang sesuatu yang baiklah untuk golongan OKU khususnya, sebab kita menyampaikan segala apa yang kita naklah, merujuk kepada pelan strategik yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi harapan saya supaya apa yang kita bagi hari ini akan diambil tindakan seterusnya oleh pihak kementerian lah, demi kehidupan yang lebih baik untuk OKU pada masa akan datang. Dalam pada itu, Presiden Kuching Spinal Injuries Association, Jimmy Siang, yang juga salah seorang peserta bengkel tersebut berharap dengan luahan yang dikemukakan, segala permasalahan yang dihadapi oleh mereka dapat diimplementasi. Dalam bengkel ini, contohlah kami yang berkeseroda ni, kami boleh meluahkan apa yang belum contohlah kami mengalami masalah tempat parking, tandas bila pergi shopping komplek, selalunya tandas pun masalah untuk kami. Ada tandas pun pakai cleaner supaya barang lah. Dan harapan saya pada khusus ini supaya apa yang kami luahkan kan dapat diimplementasikan. Itu je harapan kami lah. Khususnya kami yang keseroda mengharap sangatlah. Berita seterusnya, Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Manyin Jawong turun padang bagi menyempurnakan program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan 2021 daerah Terbedu pada Jumaat. Beliau memberitahu rakyat Sarawak harus bersyukur dan berterima kasih kepada pemimpin terdahulu atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memastikan penjajahan tidak berulang lagi. Datuk Amar Michael Manyin turut menasihati Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK agar memainkan peranan dalam memberikan kesedaran kepada generasi baru di kampung masing-masing untuk mempraktikkan semangat patriotik terhadap negara. Dalam pada itu, beliau juga memberikan penghargaan kepada pihak Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS atas pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya di Bintulu, selain bantuan pakaian seragam, Yayasan Sarawak juga mengadakan pemberian beasiswa kepada pelajar-pelajar sekolah dalam membantu mereka yang memerlukan. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman, Datuk Talib Zulkifli berkata pemberian beasiswa ini diberikan kepada pelajar dari semua kaum di Sarawak. Kita ucap terima kasih Yayasan Sarawak dan kepada pengurusi Yayasan Sarawak dalam hari ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri
beliau telah menyatakan program-program bantuan dan scholarship akan diteruskan, dan beliau sendiri semenjak mengambil alih sebagai Ketua Menteri telah mengubah perjanjian dan menambahkan dana Yayasan Sarawak. Beliau berucap demikian dalam majlis simbolik penyerahan baucer pakaian seragam Yayasan Sarawak tahun 2021 Dun Jepak di Pejabat Daerah Bintulu pada Jumaat. Seramai 499 pelajar daripada 13 buah sekolah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak menerima manfaat bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak dengan kos keseluruhan berjumlah RM99,800. Datuk Talib yang juga Adun Jepak menambah dalam skim Yayasan Sarawak ini tidak ada orang yang ketinggalan dalam mendapatkan bantuan sama ada pakaian seragam dan biasiswa sekolah. Kalau uniform perlu, ada uniform. Kalau scholarship perlu, ada scholarship. Harapan saya, anak-anak kita mengambil peluang untuk berjaya. Yayasan Sarawak adalah kepunyaan kita dan rakan kita. Beralih dengan laporan pelancaran Sarawak Adventure Challenge SAC 5.0 bertemakan The Evolution Trail yang dirasmikan Adun Serembu Miro Simo bertempat di Pasar Siniawan pada Jumaat. Beliau yang mewakili Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan SAC 5.0 akan berlangsung pada 7 November ini dan pendaftaran kini dibuka. Jelasnya SAC adalah untuk mempromosikan potensi pengembaraan dan rekreasi negeri ini kepada pelancong antarabangsa termasuk penduduk tempatan dan terbukti dari peningkatan penyertaan tempatan yang merupakan platform terbaik untuk menonjolkan pemandangan dan tarikan semula jadi yang ditawarkan oleh Sarawak. Tambah Miro, persiapan SAC ketika pandemik COVID-19 adalah tidak mudah dan pihak kementerian memberikan kepercayaan kepada pihak pengurusan berdasarkan pengalaman mereka dalam memastikan keselamatan peserta terjaga dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Beliau yakin bahawa SAC akan terus memberikan kaedah yang berkesan untuk mempromosikan Sarawak dan kawasan Siniawan melalui pelancongan sukan. Di Miri, program imunisasi kebangsaan COVID-19 PICK bagi remaja yang berumur 12 hingga 15 tahun di bahagian itu akan bermula serentak Sabtu ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dalam kenyataan media pada Khamis berkata, keputusan ini diambil hasil perbincangan dan persetujuan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Miri, Subis dan Baram bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri yang telah diadakan pada Rabu dan Khamis. Pemberian suntikan vaksin diberikan di kesemua pusat pemberian vaksin PPV awam di semua daerah dalam bahagian Miri dan juga PPV klinik kesihatan yang ditetapkan. Manakala bagi sekolah di kawasan pedalaman pula, vaksinasi akan dibuat di PPV klinik kesihatan yang telah ditentukan dan akan dimaklumkan kemudian. Sehubungan itu, ibu bapa atau penjaga perlu menemani anak-anak mereka dan perlu membawa bersama-sama borang persetujuan yang telah ditandatangani. Remaja yang tidak bersekolah lagi dan berumur 12 hingga 15 tahun pula boleh mendapatkan vaksinasi secara walk-in di mana-mana PPV awam kecuali kawasan-kawasan pedalaman. Laporan diteruskan mengenai perkembangan harian COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Jumaat memaklumkan sebanyak 2,825 kes positif COVID-19 baharu dilaporkan melibatkan 35 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 193,434 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Sementara itu, JPBN Sarawak turut melaporkan terdapat 14 kematian baharu direkodkan dari 14 hingga 23 September 2021. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan sebanyak 131 kluster dan 10 kluster aktif yang mempunyai penambahan kes baharu seperti tertera.
JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan penamatan PKPD seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Bibi Emil Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.